Hai, Assalamualaikum. Nama Cikgu Wani. Cikgu akan terangkan 5 langkah-langkah keselamatan yang adik-adik perlu tahu. Adik-adik mesti tidak tahu kan tentang keselamatan diri? Cikgu akan menerangkan lebih terperinci lagi tentang keselamatan diri. Yang pertama, adik-adik haruslah mengenali jenis orang yang tidak dikenali. Adik-adik janganlah mudah terpedaya dengan orang yang tidak dikenali, kerana mereka hanya berpropaganda dengan adik-adik sahaja. Seperti contoh, orang itu memberikan hadiah atau coklat kepada adik-adik, atau orang itu memberikan janji-janji kosong kepada adik-adik seperti dia menyuruh adik-adik mengikutinya balik ke rumah untuk mengambil hadiah yang ingin diberinya. Selain itu, adik-adik jangan memberi orang yang tidak dikenali menyentuh tubuh adik-adik dengan cara yang tidak baik. Adik-adik mesti tidak tahu kan tentang menyentuh tubuh dengan tidak baik. Cikgu akan menerangkan lebih mendalam lagi tentang perkara tersebut. Adik-adik harus tahu anggota peribadi yang tidak boleh disentuh oleh orang yang tidak dikenali. Anggota peribadi tersebut ialah bagi kanak-kanak lelaki, mulut, zakar, punggung. Bagi kanak-kanak perempuan pula, mulut, payudara, faraj, punggung. Adik-adik harus ingat kesemua anggota peribadi adik-adik supaya adik-adik dalam keadaan yang selamat. Okey. Yang kedua, adik-adik harus mengetahui dengan siapa yang harus adik-adik meminta bantuan. Jika adik-adik terpisah dengan ibu bapa atau adik-adik mempunyai kecemasan, adik-adik hendaklah meminta pertolongan dengan orang yang adik-adik kenali seperti guru, pegawai keselamatan, ibu bapa dan juga orang dewasa. Adik-adik juga haruslah berhati-hati dengan orang yang adik tidak kenali yang ingin menolong adik-adik. Selain itu juga, adik-adik janganlah menaiki kereta dengan orang yang adik-adik tidak kenali, kerana boleh membahayakan keselamatan adik-adik. Berani untuk meminta bantuan kepada pegawai polis, ibu bapa ataupun guru. Yang ketiga, sentuhan selamat dan tidak selamat. Adakah adik-adik tahu tentang kedua sentuhan ini? Jika adik-adik ingin tahu sentuhan selamat dan tidak selamat ini, cikgu akan menerangkannya dengan lebih terperinci lagi. Sentuhan selamat di mana adik-adik berasa gembira, selesa dan berfikiran positif. Sentuhan tidak selamat pula di mana adik-adik berasa ingin marah, sedih dan keliru. Selain itu, adik-adik harus mengatakan tidak kepada orang yang ingin menyentuh adik-adik. Selain itu juga, adik-adik juga haruslah mengetahui nama sebenar bahagian-bahagian tubuh badan adik-adik supaya adik-adik tidak keliru dengan nama-nama samaran. Yang keempat, keselamatan jalan raya. Cikgu akan menerangkan tindakan yang perlu adik-adik lakukan ketika berada di jalan raya. Yang pertama, adik-adik haruslah
memimpin tangan ibu bapa ketika melintas jalan raya. Yang kedua, adik-adik mestilah menoleh kiri ke kanan dan ke kiri semula untuk memastikan tiada kenderaan yang menghampiri. Adik-adik jangan berjalan sendiri ketika melintas jalan raya. Yang keempat, adik-adik hendaklah melihat lampu isyarat berjalan kaki. Jika merah, adik-adik hendaklah berhenti. Jika hijau, barulah adik-adik boleh berjalan. Apabila adik-adik berjalan seorang diri tanpa ibu bapa, adik-adik haruslah berhenti lalu melihat ke kiri dan kanan dan ke kiri semula untuk memastikan tiada kenderaan yang menghampiri. Yang kelima, adik-adik juga haruslah mengetahui nama dan nombor telefon ibu bapa. Hal ini berlaku jika adik-adik terpisah dengan ibu bapa dan ada orang yang ingin membantu adik-adik untuk mencari ibu bapa adik-adik. Jika adik-adik menyebut mak abah, orang itu tidak dapat membantu adik-adik. Justeru, adik-adik perlu mengingati nama ibu bapa ataupun nombor telefon. Sebagai contoh, apabila adik-adik keluar berjalan bersama ibu bapa pergi ke shopping mall, namun terdapat satu kejadian di mana adik-adik terpisah dengan ibu bapa. Adik-adik boleh pergi ke kaunter pertanyaan shopping mall tersebut lalu memberitahu nama ibu atau bapa adik-adik dan memberikan nombor telefon mereka. Dengan cara ini, lebih mudah adik-adik bertemu dengan ibu bapa adik-adik. Okey, yang terakhir, keselamatan sebelum memasuki kediaman. Sebelum adik-adik ingin memasuki rumah, pastikan adik-adik melihat dahulu persekitaran dan sekeliling rumah supaya tidak ada orang yang mencurigakan mengikuti adik-adik ke rumah. Adik-adik ingatkan semua keselamatan yang cikgu beritahu. Semoga adik-adik mengikuti setiap langkah-langkah yang cikgu beritahu. Sekian, terima kasih.